kelembutan, bukan kelemahan, bukan jua penghinaan dari Tuhan, bahkan sebagai hiasan kecantikan. Kau digelar sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung, dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang dibentuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu UiTM. Kita mulakan pagi ini dengan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bersyukur kehadrat ilahi kita bersama-sama pagi ini untuk menjayakan program Dauratul Ilmi sempena Hari Wanita UiTM Cewangan Perak. Untuk makluman semua, program ini dianjurkan oleh Unit Hal Ehwal Islam bersama Persatuan UiTM, Persatuan Wanita UiTM Wani Perak. Program kita pagi ini kita akan menjemput Ustazah Nazirah Abu Bakar untuk menyampaikan program pagi ini. Sebelum memulakan, di sini saya ingin menceritakan sedikit latar belakang serta biodata Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah Abu Bakar berkhidmat sebagai penolong pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beliau mendapat pendidikan awal Maktab Mahmud Al-Usta Kedah, kemudian menyambung ijazah sarjana muda Bahasa Arab di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan memperolehi ijazah sarjana dakwah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga pernah muncul di kaca TV menerusi rancangan mingguan wanita Selamat Pagi Malaysia, Anda Mushkil, Fikrah, MyHalal TV1 dan beberapa rancangan TV dan radio. Beliau juga merupakan penulis buku Soalan Maut untuk Ustazah dan Tazkif An-Nisa. Dipersilakan Ustazah Nazirah Abu Bakar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, kita mulakan ni Ustazah ya. Boleh. Ni Puan MC ni nama apa ya? Suzy. Puan Suzy, Masya Allah. Baik, bismillah wassalatu ala rasulillah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, doktor-doktor, saya tengok ada doktor-doktor yang masuk ya, Masya Allah, saya rasa rendah diri, tak layak rasa kalau nak bercakap pagi ni. Tapi saya tengok Masya Allah nak sebut nama satu persatu tak tersebut ni. Lebih ajaib lagi tuan-tuan perempuan. Hari ni kita nak bincang pasal bidadari dunia, sempena Hari Wanita. Tapi saya tengok Masya Allah ada orang lelaki-lelaki yang bersama dengan kita ya. Saya tengok ada Ustaz Muaz, memang dia kena masuk kan sebab dia usia kan. Ada Masya Allah siapa ni? Saya tak pasti Dr. Rosli ke Cik Rosli ni. Saya tengok ada siapa lagi nama ni kat sini. Tuan Zulkifli, Masya Allah. Ini ajaib ni. Kalau bahasa Arab kita sebut ajaib wa nawadir. Jarang-jarang nak jumpa ni. Orang lelaki-lelaki yang boleh duduk sekali kalau kita nak sembang bab perempuan. Tapi insya-Allah hari ni tuan-tuan perempuan dirahmati Allah SWT, saya nak luaskan, bukannya khusus kita hanya bincang bab orang perempuan saja tak. Tapi kita nak umumkan insya-Allah. Cuma perkhususan kita ni kita nak bincang berkenaan dengan bidadari dunia. Cuma hari ni kita sebut slot kita ni pukul 11 dah ni kan. Kita santai-santai lah perempuan ya, tuan-tuan ya. Kalau nak serius sangat, baik kita masuk kuliah dalam fakulti kita lah. So kita nak relax, kita nak sekadar kita nak refreshkan balik, kita nak koreksi balik tuan-tuan perempuan diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan kita sebut berkat dengan hari Jumaat ni. Berkat kita sebut hari ni penghulu segala hari. Perasan tak hari ni dah hari Jumaat terakhir dalam bulan Rejab? Saya tak perasan. Sibuk kerja, pergi UiTM, pergi balik, tak sedar Rejab dah nak habis tuan-tuan perempuan, dah nak masuk Syakban dah. Sekejap je kita sebut masa berlalu kan. Pejajelek hari ni dah hari Jumaat, rasa macam baru buat bekal anak nak pergi sekolah hari Isnin. Pejajelek rasa macam dah lama dah, setahun kita tak bersemuka dengan anak-anak didik kita. Ni dah masuk dah fasa nak bersemuka berdepan, kita sebut kelas-kelas dan sebagainya. Maka kita sebut mudah-mudahan atas semua perubahan-perubahan ni Allah Ta'ala berikan kita kemampuan, Allah berikan kepada kita kesabaran ya. Kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalau ada yang sedang kebuntuan, Allah tunjukkan jalan keluar insya-Allah. Dan perempuan dirahmati Allah SWT, bila kita sebut berkenaan dengan Hari Wanita, perasan tak? Ada banyak persatuan-persatuan wanita.
Jarang-jarang kita jumpa persatuan lelaki kan. Persatuan lelaki sado, jarang-jarang jumpa. Sama juga lagu pun hari ni tentang perempuan. Banyak lagu orang perempuan, jarang-jarang nak jumpa lagu orang lelaki. Ada dekat sana lagu apa? Rozana. Ada dekat sana lagu belakang sikit lagu joget Mak Enon, JJ nyanyi. Ada belakang lagi lagu Jeffrey Dean, Mas Mona. Ingat lagi tak tuan-tuan? Saya rasa ini orang-orang yang zaman-zaman tu lagu Mas Mona, joget Mak Enon, Nurni Lamsari. Lagu siapa lagi? Macam-macam lah. Tapi kalau lagu orang lelaki ni jarang kita jumpa kan. Sayangku Sa'adun contoh tak ada. Mudah-mudahan tak ada nama Sa'adun lah ni. Ataupun kaulah paling ku cintai setinggi cintamu Bukhari contoh. Ada nama Bukhari kita ni. Bukan di sini dah, Bukhari tempat lain. Kan. Jarang kita nak jumpa orang nyanyi lagu untuk orang lelaki. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia ada satu penarik yang luar biasa yang tak ada pada orang lelaki. Sebab tu kita tengok tubuh badan orang perempuan pun berbeza dengan orang lelaki. Orang perempuan ni dia pakai apa pun ada lelaki-lelaki yang akan nampak dia comel. Walaupun kita rasa lekeh aja saya ni Ustazah. Saya jadi pesyarah, pergi pejabat, ikut dan saya lah sebab saya banyak lagi noh tesis-tesis saya nak semak. Saya pakai tak ada apa pun Ustazah. Haji Bukhari jangan siapa ni? Tuan Bukhari kita jangan tersedak. Baik. Kita sebut kita pakai apa pun orang nampak cantik, nampak menarik. Kerana itu tuan-tuan perempuan, Islam menjadi agama yang sangat menjaga orang perempuan. Dan kita sebut, kalau sejarah Hari Wanita ni tuan-tuan perempuan, kita sebut dia jadi kerana orang nak tuntut hak kesamarataan. Orang-orang perempuan ni, feminis ni tuntut supaya orang perempuan dapat sama macam orang lelaki. Kita tengok tuan-tuan perempuan, Islam dia tidak beri hak dan kesamarataan kepada orang perempuan, tetapi dia beri hak dan keadilan kepada orang perempuan. Apa beza sama rata dengan adil, tuan-tuan? Adil ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Contoh, kita kata kita ada anak-anak kan. Saya tengok muka dalam ni semua insya-Allah ada anak-anak kan. Walaupun nampak di profile picture muka macam 17 tahun tapi saya rasa insya-Allah masing-masing ada anak-anak masing-masing kan. Baik, kita ada anak-anak masing-masing tuan-tuan. Tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 5. Adakah bila kita membeli baju, kalau sama rata itu mesti anak-anak dapat dengan saiz yang sama? Tapi Islam tidak sebegitu. Islam kata adil. Adil yang bagaimana? Anak tingkatan 1 saiznya S, tingkatan 3 saiznya M, tingkatan 5 saiznya L. Maka kita kata Islam berikan begitu tuan. Adil kepada orang perempuan sampai tahap nak masuk syurga pun dia tidak mengira jantina. Dia tidak mengira bangsa. Dia tidak mengira kita kata kaya ataupun miskin. Dia tidak kira berharta ataupun tidak. Dia tidak kira kita ni cantik ataupun handsome ataupun tidak. Tapi Allah Ta'ala nilai dari sudut takwa. Maka kerana tu kata Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Kata Allah, barang siapa yang buat amal soleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, mesti syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika yadkhulunal jannah. Mereka ini akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perempuan, walaupun kita ni banyak kekurangan, selalu orang sebut orang perempuan ni banyaklah kurang dia. Kenapa kurang dia? Kerana dia ada masa-masa dia tidak boleh sembahyang, ada masa-masa dia tak boleh puasa penuh macam orang lelaki. Orang lelaki dia lain. Orang lelaki ni dia tidak emosi macam orang perempuan. Dia sangat rasional. Maka kerana itu Allah Ta'ala beri kuasa talak di tangan orang lelaki-lelaki. Bayangkan tuan-tuan, kalau talak duduk di tangan orang perempuan, apa jadi kita perempuan? Biasanya orang akan jawab apa? Cerai hari-hari Ustazah. Sebab apa? Sebab kita ni emosi. Dia ni orang perempuan, ni orang lelaki-lelaki kan. Kalau boleh kita dengar ni, dengar elok-elok. Orang perempuan ni makhluk Allah Ta'ala yang cukup unik. Cuba tengok isteri tuan-tuan. Cuba tengok rakan-rakan sekerja tuan-tuan. Duduk, tak duduk, kita tak cakap apa kat dia. Tiba-tiba dia marah kita. Tiba-tiba dia duduk dengan dia gelak sorang-sorang. Duduk sorang-sorang dia boleh menangis. Sebab apa? Dia satu manusia yang cukup luar biasa, yang cukup unik, yang Allah Ta'ala jadikan. Maka sebab tu, kita sebut sifat sensitif orang perempuan, mudah terasa orang perempuan, rapuhnya jiwa orang perempuan ni bukan satu kelemahan. Tapi ini satu kelebihan yang kita kata Allah Ta'ala bagi untuk Allah Ta'ala muliakan orang perempuan. Kenapa orang perempuan ni sensitif?
Sebab kerana orang perempuan ni dalam tubuh badan dia, kita kata dalam diri dia ni penuh dengan sifat kasih sayang. Kerana tu kalau kita tengok dalam keluarga kita, yang sayang dekat anak-anak ni lebih biasanya apa? Biasanya mak lah. Sayang dia macam mana tuan-tuan puan? Cuba tengok kalau anak dia kena ketik nyamuk. Orang Kedah, orang Perak ni kata ketik nyamuk lah tu kan. Kita cakap bahasa standard, bahasa utara hari ni. Kena gigit nyamuk tuan-tuan puan. Kalau mak, dia tengok anak dia kena gigit nyamuk, dia pukul nyamuk tu tuan-tuan puan. Betul dia buat apa? Dia tenyih sampai hilang. Warna hitam pun tak nampak. Hilang nyamuk tu. Kerana emosi dia. Tapi kalau suami, kalau ayah, anak kena gigit nyamuk, dia buat apa? Dia tepuk dia. Yang penting apa? Bagi dia, anak aku tak kena gigit nyamuk. Yang penting, tiup dia pergi. Nyamuk tu pergilah. Ini ajaib tu tuan-tuan. Maka kerana kasih, kerana emosinya, kerana cepat sensitifnya orang perempuan ini, Allah Ta'ala berikan kepada mereka satu organ yang tidak ada pada orang laki-laki yang namanya rahim. Maka sebab tu kita tengok, carilah Dr. Rahim, Datuk Rahim, Tan Sri Rahim, Rahim Razali, tak ada siapa-siapa yang namanya rahim orang laki-laki, Allah Ta'ala berikan kepada mereka rahim. Ini kita sebut antara keistimewaan orang perempuan, kerana itulah yang kita dah sebut hari ni bidadari dunia ni tuan-tuan perempuan. Saya suka untuk sebut yang ada satu hadis yang agak panjang disebut oleh Ummu Salamah. Nak kata kita ni, kita boleh jadi orang yang lebih hebat, orang yang lebih baik, kita ni jauh lebih berharga daripada bidadari di syurga. Dalam satu hadis Ummu Salamah jumpa dengan Nabi SAW dan dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah wanita di dunia ni lebih baik ataupun bidadari di syurga lebih baik?" Maka apa kata Nabi SAW? Nabi jawab, wanita di dunia adalah lebih baik daripada bidadari sebagaimana yang tampak pada zahir lebih baik daripada yang batin. Maka kata Ummu Salamah kepada Rasulullah, macam mana wanita di dunia ni nak jadi lebih baik daripada bidadari di syurga? Maka kata Nabi SAW, yang pertama dengan solat. Dengan solat macam mana? Orang perempuan ni kan kadang-kadang kita kena perhati. Kita sebut orang perempuan ni tubuh badan dia tak sama macam orang laki-laki. Kita mengaji fiqh tuan-tuan perempuan. Kan kita mengaji fiqh ni kita kata asas kita faham tubuh badan orang perempuan ni kita sama macam orang laki-laki. Permasalahan fiqh. Kita pergi sikit kat dalam, kat bawah tuan-tuan perempuan. Orang perempuan. Dia sebut selama kita hidup ni, kita faham, kita mengaji fiqh, apa yang keluar daripada kubul, apa yang keluar daripada dubur. Sama macam orang laki-laki. Tapi mengaji fiqh orang perempuan tak boleh habis dekat dua tu saja. Orang perempuan dia ada banyak lagi permasalahan yang kita kena tengok. Contoh saya sebut kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau orang perempuan di bawah tu macam biasalah kita sebut kita ada berapa lubang? 3 lubang kat bawah. Kita ada lubang punggung, anus, lubang kencing, lubang uretra. Ada satu lagi lubang yang orang lelaki tak ada, namanya lubang faraj. Daripada situ, yang kita sebut kadang-kadang menyebabkan orang perempuan, waktu dia patut sembahyang, tapi dia tidak sembahyang. Kerana apa? Kerana tidak mandi wajib, kerana berhentinya haid dia. Maka sebab tu kita sebut benda-benda macam ni kena tengok. Maka kerana tu juga yang pertama disebut oleh Nabi SAW, kita nak jadi bidadari dunia yang lebih baik daripada bidadari syurga. Yang pertama kata Nabi SAW, dia jaga solat. Yang kedua kata Nabi, dari sudut puasa dia. Sama juga. Kerana apa? Semua ni tentang perempuan datang daripada lubang yang berada di bawah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Maka sebab tu saya suka untuk sebut kepada perempuan-perempuan yang ada dalam ni insya-Allah yang solehah ni insya-Allah. Kan. Kalau yang laki-laki pun sama, tolong perhati tuan-tuan perempuan, kita yang perempuan tolong perhati apa darah yang keluar daripada kemaluan kita, apa air yang keluar daripada kemaluan kita, apa angin yang keluar daripada kemaluan isteri tuan-tuan, supaya apa? Supaya ibadah puasanya, ibadah solatnya dia boleh jaga dengan elok-elok. Ya? Sebab kadang-kadang benda kecil-kecil macam ni yang tuan-puan, alah ustazah haid je. Haid pun yang laki-laki ingat, yang haid ni lah sepatutnya menjadi tanggungjawab tuan-tuan perempuan untuk ajar anak dan juga isteri di rumah. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kita dah baik dah, kita dah jadi orang yang kita kata apa? Jaga dari sudut ibadah kita dah jaga macam-macam dah. Kita terlepas anak isteri kita tuan-tuan perempuan. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, la yadkhulunal jannata abada ad-dayyus. Tidak akan masuk syurga selama-lamanya orang laki-laki yang dayus. Ditanya sahabat, fama dayus ya Rasulullah? Siapa orang dayus itu ya Rasulullah?
Kata Nabi, alladhi yuqirru su'a fi ahli. Orang laki-laki yang biar isterinya nak keluar dengan bagaimana terpulang, yang anaknya nak pakai pakaian yang bagaimana terpulang, anak isteri nak buat ibadah tak buat itu terpulang. Maka ini kata laki-laki yang Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, orang laki-laki yang dayus, yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya, wal'ayadubillah. Kita sudah baik tuan-tuan, maka alangkah baiknya kalau kita boleh memperbaiki isteri kita, memperbaiki anak-anak kita. Maka kerana tu kita kena jaga tentang perempuan, kerana disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang lain. Orang perempuan, ini checklist kita. Tuan-tuan, bantu isteri tuan-tuan perempuan untuk lengkapkan 4 checklist ni. Kita nak masuk syurga tuan-tuan perempuan, nak jadi ketua kepada bidadari yang ada di syurga tuan-tuan perempuan, jaga 4 ni. Kata Nabi SAW, orang perempuan, idza sallatil mar'ah khamsaha, orang perempuan bila cukup sembahyang 5 waktu yang pertama. Tengok cukup dah sembahyang kita tuan-tuan perempuan. InsyaAllah cukup Ustazah, checklist pertama tik dan. Yang kedua, wasamat syahraha, dia puasa pada bulannya. Ini dah nak habis Rajab, Syakban, nak masuk Ramadan tuan-tuan perempuan. Hak yang belum qada puasa, qada cepat-cepat. Yang belum selesai fidyahkan segera. Ni tuan-tuan tolong tanya isteri ya. Kadang-kadang isteri ni terlupa. Bila dia terlupa, tolonglah tanya, tolong selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa hafizat farjaha, yang dia jaga kemaluan dia, yang dia jaga maruah dia, kata Nabi SAW. Dia tengok, kita sebut dari sudut, kata sebahagian ulama, haidnya dan sebagainya, tengok dia jaga maruah suami dia bila suami dia tidak ada di rumah. Ni yang ketiga, checklist yang ketiga. 1, 2, 3 dan Ustazah, satu lagi yang susah nak dibuat. Apa yang susahnya tuan-tuan perempuan? Hak susahnya kata Nabi SAW ni, hak nombor 4 ni, wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suami dia. Susah dah nak taat kat suami ni tuan-tuan perempuan? Susah. Sebab apa? Sebab suami ni satu manusia yang sama banyak kelemahan macam kita. Suami ni satu manusia yang kita kata kalau kita duduk dengan dia tu, awal-awal tahun pernikahan, okeylah. Sayang, darling, dah masuk lama sikit kan, mula dia jadi mak hang, pak hang. Lama sikit, Tok Wan hang, Atuk hang. Dia jadi gitu. Maka sebab tu kita sebut bila kita berdepan dengan suami kita tuan puan, satu kita sebut apa, makhluk yang sama banyak kelemahan dengan kita. Maka sebab tu bila dalam rumah tangga, saya alhamdulillah bila kita berpeluang kendalikan kelompok-kelompok orang yang datang nak buat kita sebut kaunseling rumah tangga tuan puan, Allahu Akbar. Banyak masalah yang kadang-kadang kita nampak remeh, tapi dalam keluarga orang dia jadi satu masalah. Contoh, saya pernah jumpa kes yang isteri dia, ni dalam ni saya percaya yang bekerja kan, dia ada isteri yang datang pergi ke mahkamah buat tuntutan fasakh. Kita orang perempuan ingat, Islam ada beri hak kepada kita, kalau suami kita zalim kepada kita, anaya kita perempuan, tidak beri nafkah kepada kita, kita jangan jadi wanita yang tak apalah Ustazah nak buat macam mana nasib saya. No, tidak. Islam berikan hak kepada kita, maka kerana tu dalam perceraian, walaupun isteri tidak boleh menceraikan suami, tetapi Islam ada hak, Islam berikan hak kepada orang perempuan untuk membuat tuntutan fasakh. Maka sebab tu kalau kita dah dianiaya, kita dah sampai pukul-pukul dah tentang perempuan, nafkah tidak pernah dibagi, maka gugatlah, kita sebut di mahkamah. Maka sebab tu ada perempuan yang pernah saya jumpa di mahkamah, dia pergi ke mahkamah tentang perempuan, kita rasa macam, ya Allah, ada juga begini teman-teman kan. Dia pergi ke mahkamah, dia buat tuntutan fasakh. Hakim tanya kenapa nak tuntut cerai ni puan? Dia kata yang Arif, saya tak tahan dah. Kenapa tak tahan, yang Arif tanya? Dia kata, saya setiap kali pagi-pagi sebelum pergi ke pejabat, setiap kali, ayat dia, setiap kali saya pakai baju kurung comel-comel cantik-cantik macam yang perempuan pakai nak pergi kerja ni kan, setiap kali saya pakai cantik-cantik, suami saya akan naik syahwat dia. Setiap pagi sebelum saya pergi pejabat, dia mesti nak ajak bersama. Sebab apa? Tak tahan tengok saya pakai baju kurung. Kita hari ni perempuan kan, Masya Allah, syukur kita kan. Ada ke yang kalau hari-hari setiap kali pakai baju cantik, suami tengok, air geram dekat bini, ada ke? Jarang nak jumpa. Kan? Sebab tu kita syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Walaupun suami kita tu banyak kurang perempuan, mesti banyak kurang. Ada orang Allah bagi pada dia suami yang handsome, tapi rupanya handsome hanya di muka, tidak dalam kerja-kerja rumah. Ada juga macam tu kan. Ada orang yang Allah bagi pada dia suami yang kaya,
Tapi rupanya tak peduli juga di belakang hati dan perasaan kita. Kadang-kadang kita rasa macam tu. Maka dalam berumah tangga ni kita sebut kena ada seni berkomunikasi, kena ada seni bertolak ansur dalam rumah tangga tuan-puan. Tuan-tuan dengan isteri tuan-tuan ni kita sebut apa? Yang ni saya sebut yang berkahwin dulu lah ya. Boleh jadi ada yang belum berkahwin kan. Saya tengok ni nampak muka muda-mudi lagi ni. Saya sebut yang kahwin dulu. Yang kahwin ni kita sebut apa? Tuan-tuan, bila nak cakap dengan isteri kita ni tuan-tuan, dia orang perempuan ni satu manusia yang cukup lembut, yang bila kita nak tegur dia, kita kena bahasa dia kena berlapik. Dia tak boleh kalau tegur direct to the point. Cari dia ni, dia makan dalam hati. Contoh, kan, kita tengok tuan-tuan lah contoh. Suami tengok isteri tak basuh pinggan. Kita tegur satu je. Yang kenapa tak basuh pinggan, yang isteri akan rasa apa tuan-tuan? Dia akan rasa 7 keturunan dia bawa ayat suami dia tu. Sebab apa? Sebab orang perempuan ni jiwa dia begitu. Dia tak boleh tegur direct to the point. Tapi kalau orang lelaki-lelaki, dia terbalik. Dia tak boleh berlapik-lapik. Dia kena straight to the point. Betul tak tuan-tuan? Kan cuba tanya suami-suami kita. Kalau ditanya, yang nak makan apa hari ni? Terpulanglah kalau panggil yang lah. Kalau panggil darling lah. Dalam rumah tangga ni tuan-tuan puan, panggil panggilan yang baik-baik. Nabi SAW, Nabi kata apa? Panggil panggilan yang baik-baik pada ahli keluarga kita. Anak kita, wahai anak andaku yang dikasihi. Kita panggil apa kat anak kita tuan-tuan? Nama Muhammad Syafiq Daniel. Macam-macam lah, panjang. Muhammad Syafiq Kyle contoh. Panggilnya apa? Pi. Panggilnya apa? Mat. Tapi Nabi SAW dalam rumah tangga dia panggil anak-anak dia dengan panggilan kasih sayang. Wahai anak andaku yang paling dikasihi. Nabi panggil kepada Fatimah. Nabi panggil kepada isteri dia, ya Humaira. Nabi panggil kepada Aisyah, wahai isteriku yang putih kemerah-merahan. Jadi tuan-tuan, perempuan, tanya pasangan kita. Selama kita kahwin ni kan, cuba tanya dengan suami kita. Abang suka tak saya panggil abang dengan panggil abang? Mana dah tahu suami perempuan kata tu lah, saya dah tunggu lama dah. Saya nak dengar awak panggil saya baby. Panggil baby dekat suami kita perempuan. Yang laki-laki panggil panggilan yang baik-baik. Ustazah, saya nak panggil macam Nabi panggil. Ya Humaira. Boleh tak? Boleh. Ustazah, isteri saya tak putih hitam. Panggil ya Humaira, tak apa, menyenangkan hati dia. Jangan isteri hitam dia bantai panggil wahai Hajarul Aswad contoh. Jangan panggil macam tu, kita panggil panggilan yang baik-baik. Kan? Sebab apa? Sebab orang perempuan ni jiwa dia lembut. Tuan-tuan perempuan, tengok Hari Wanita, kita tak bagi hadiah kat dia pun, tapi kita puji dia sikit je. Kita spark dekat hati tu sikit je tuan-tuan. 1%, tuan-tuan perempuan bagi kat dia, 99% orang perempuan yang akan balas balik. Itu bida dari syurga tuan-tuan. Tuan-tuan sebut sikit je hari ni. Sedap lah hari ni. Awak masak, contoh. Tuan-tuan balik esok, siap dengan air basuh tangan dia letak sebelah. Sebab apa? Sebab seronok orang perempuan. Ini makhluk yang Allah Ta'ala bagi cukup unik. Maka sebab tu kita sebut tuan-tuan perempuan, ya, dalam keluarga kita ni, itulah ada sempadan-sempadan tolak ansur. Kita kadang-kadang kita rasa marah. Ustazah, saya rasa marah lah dengan suami saya ni. Dan saya cakap banyak kali dah. Bulatan pagi-pagi kain pelekat nak tinggal nak semayang subuh. Sangkut lah. Jangan balik sagi maghrib. Bulat yang sama juga dia masuk kembali. Biasa orang perempuan laki-laki macam tu kan. Sebab bagi dia senang. Bulat tinggal, balik lagi masuk balik. Apa masalah? Tak ada masalah. Tapi bagi orang perempuan, dia jadi satu masalah. Sebab apa? Dia tengok serabut. Ini kita sebut. Kita sama-sama teman puan. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni kadang-kadang kita, orang perempuan dengar. Kadang-kadang nak tegur orang lelaki ni, dia tak boleh berlapik-lapik. Dia kena straight to the point. Suami tanya, awak nak makan apa? Kita kata, entahlah. Ikutlah. Otak dia cannot brain. Tak boleh brain. Dia kena, kita cakap, nak makan apa? Nak makan ayam. Contoh, KFC. Contoh, orang lelaki. Dia tak boleh fikir banyak-banyak. Sagi kita takut dia ending dengan kesimpulan, isteri ku tak nak makan lah ni. Last sekali isteri lah menjeruk rasa. Sampai hati dia, aku lapar ni. Tapi dia tak bawa aku makan. Sebab tu orang lelaki-lelaki dia, cara fikir dia tak sama macam orang perempuan. Orang perempuan dia sangat objektif. Dia sangat subjektif. Dia tidak sama macam orang lelaki-lelaki. Objektif. Cuba tengok kawan-kawan kita di pejabat. Bila dia menaik kan, buat kerja dekat depan komputer, dia buat apa? Menaik je. Tapi kalau orang perempuan, sambil menaik, dia boleh, kalau ibu-ibu, dia boleh pam susu. Sambil menaik, dia tinggal dekat dapur kalau kerja BDR daripada rumah. Dia boleh goreng ikan, goreng ayam. Kalau orang lelaki-lelaki, cuba suruh dia goreng ayam. Dia duduk tunggu sampai ayam tu keperang-perangan, dia balik ke ayam, dia angkat ayam, buat yang tu. Sebab
cara dia objektif. Dia sangat, kita kata apa, ni satu je cara dia. Dr. Rosita kata betul ya, multitasking. Cuba tengok lecturer. Kan kadang duk mengajak kat rumah, masya-Allah tabarakallah, buat PDPR sebelum ni online. Kan ngaji atas talian sambil duk kuliah dekat anak-anak murid tu, dia dah masak nasi dah kat dapur. Kan dia dah tak dah kuah tengah atas dapur. Dia tekan dah mesin nak mesin baju. Sekali selesai satu kelas, nak masuk pula kelas lain, senggang di antara dua tu, dia sedai baju dulu. Tu kita kata orang lelaki. Maka sebab tu kita sebut orang lelaki ni dia benda macam tu, dia straight to point. Sebab tu kalau tengok suami-suami kita ni, saya tak tahu lah, tapi saya rasa suami-suami dah ni insya-Allah takut kan, baik-baik orangnya. Tengok ni ada Cik Hamdan, masya-Allah. Ada siapa lagi ni? Ada Cik Zulkifli, masya-Allah orang yang baik-baik ni. Orang lelaki-lelaki ni tuan-puan, kalau kita tengok kan, kalau kita suruh dia pergi kedai, ni bagi yang bersuami lah, suami sendiri bukan suami orang. Kalau suami kita pergi kedai, saya tak tahu kalau orang jauh-jauh, tapi kalau suami saya kan, kadang-kadang kita pesan dengan dia, bang pergi kedai, beli dekat saya, kita kena sebut sesuatu. Tomato berapa biji? 5 biji. Ikan apa? Ikan kembung. Kadang-kadang kita pesan dia, bang pergi kedai beli ikan kembung. Pergi kedai ikan kembung tak, balik dengan perut kembung dia saja. Kan, sebab tu kita sebut orang lelaki-lelaki, orang perempuan ni dua yang berbeza, yang kata Allah dalam Al-Quran diciptakan satu sama lain untuk saling melengkapi, bukan saling kita sebut apa, berlawan antara satu sama lain. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan, bila kita sebut bidadari syurga ni, maka kerana tu orang lelaki bila nak apa tu, pilih orang perempuan, kita sebut awal dulu kan, bila kita nak pilih orang perempuan, ni bagi yang belum berkahwin, kita pilih orang perempuan tu, kata Nabi SAW, atas 4 perkara. Kerana agama, kerana harta, kerana rupa, kerana keturunan. Maka ada satu analogi, kalau tuan-tuan perempuan tengok semalam Forum Perdana Hak Ehli Islam, saya suka tengok, kadang-kadang dia punya moderator tu suka bagikan contoh-contoh yang saya rasa masya-Allah tabarakallah kena dengan kehidupan kita. Contoh dia sebut macam ni. Dia kata macam ni, orang perempuan ni nilaian dia daripada 4 tadi tu, dia kata macam ni. Macam nilai 1,000. Dia kata kalaulah dia ada agama perempuan tu, kita bagi dekat dia 1 markah. Tapi kalau dia ada rupa, tambah kosong di belakang dia jadi 10. Lebih daripada 1. Tapi kalau dia ada harta, tambah lagi 1 kosong di belakang, dia jadi 100. Tapi kalau dia ada keturunan yang baik, maka markah diberi tambahan lagi 1 kosong, dia jadi 1,000. Semua kosong-kosong yang nampak banyak teguh berdiri dengan 1 ini, tidak ada apa-apa nilaian tanpa 1 yang berada di hadapan, iaitu agama. Kerana tu tuan-puan, kita belajar apa? Kita ni nak jadi bidadari syurga, nak jadi bidadari dunia yang pertama sekarang di dunia atas yang kita hidup hari ni, mesti kekal teguh dengan yang pertama kita sebut agama. Maka agama tu kita sebut tuan-tuan puan, ini yang menyempurnakan kita orang perempuan. Kita rasa susah hati sangat kan dalam rumah kita. Ujian anak-anaknya, ujian suaminya, bagaimana agama ajar kita tuan-tuan perempuan rujuk kepada Al-Quran dan juga sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kata Nabi lan ni bahasa Arab ni tuan-puan. Nanti kita tanya Ustaz Muaz ya. Lan ni apa makna dia? Lil abad. Dia bahasa Arab ni yang mana tidak ni, dia ada perkataan la, dia ada perkataan lam, dia ada perkataan lan, dia ada perkataan ma. Jadi 4 ni bawa makna tidak. Tapi semua ni hak perkataan lan tu makna dia lil abad, takkan jadi, takkan sampai bila-bila. Maka kata Nabi SAW, lan tadillu, takkan sesat sampai bila-bila kalau kita berpegang dengan 2 benda ni, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Apa Quran ajar kita tuan-tuan puan? Kita hari ni banyak masalah. Kita ada masalah dengan kerja kita ada masalah, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang bebal sangat budak ni, nasihat tak makan saman. Contoh. Maka bagaimana Al-Quran ajar kepada kita tuan-tuan perempuan? Kita ni nak sangatlah yang terbaik untuk anak murid kita. Kita ni nak sangatlah supaya kita sebut kawan-kawan kita ni jadi orang yang baik. Anak kita jadi orang yang baik. Suami kita jadi orang yang baik. Tapi bagaimana Al-Quran memberi pesan kepada kita satu ketika Nabi SAW minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala di penghujung akhir usia bapa saudara yang paling dia kasih. Siapa bapa saudara Nabi tuan-tuan puan? Mujurlah kita online kan.
Jadi rancangan ustazah tanya, ustazah lah jawab kan. Kalau live ni, kalau berdepan-depan ni boleh kita tengok. Baik. Bapa saudara Nabi nama dia Abu Talib. Nabi ada banyak bapa saudara kan. Kita ni tuan-tuan puan kan, hari ni kita jauh dengan sirah Nabi SAW kan. Kita baru tanya bapa saudara Nabi, tidak tanya lagi isteri Nabi, tidak tanya lagi anak-anak Nabi. Isteri Nabi berapa orang tuan-tuan puan? Ada berapa orang ni? Cepat Google. Asyik baik duk jauh kan, boleh Google dulu ni. Kita kena tahu. Kalau orang tanya isteri apa si fulan siapa, kita tahu. Isteri pegawai tinggi dalam pejabat kita siapa, kita tahu. Maka isteri orang yang kita kasih isteri Nabi SAW pun kena ambil tahu. Anak Nabi pun kena ambil tahu. Saya ingat kan dulu zaman-zaman kita dululah, tok guru kita ajak kan, dia ada nasyid-nasyid, cerita pasal Nabi, cerita pasal anak-anak Nabi. Tuan-tuan puan ingat lagi tak? Saya ingat dulu zaman saya tu, Ustazah Kafur saya ajak. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum dan Siti. Jawab Siti Nurhalizan ni kita bagi. Siti Ruqayyah. 7 orang anak Nabi. Daripada 7 tu, sirah Nabi. 6 datangnya daripada Sayyidatina Khadijah, dan 1 kata ulama datang daripada Mariatul Qibtiyah. Itu kita dengan sirah Nabi SAW, tuan-tuan puan. Kita sibuklah kan nak bagi pendidikan yang terbaik kepada anak kita. Cuba tengok anak kita dengan sirah Nabi SAW, kenal tak dia siapa isteri Nabi, kenal tak dia siapa anak Nabi, tuan-tuan puan. Ya. Baik, satu ketika dalam Al-Quran, ni kadang-kadang bila kita tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan puan, kita rasa kita stuck, tak boleh nak pi dah. Saya cerita contoh ya. Ada sekali tu saya kendalikan satu kes mahasiswa yang dah umur 21 tahun. Dia ni anak luar nikah. Sebab tu kita sebut anak luar nikah ni, tuan-tuan puan, banyak implikasi dia. Sebab tu tuan-tuan yang kerja di universiti kan, kalau boleh kita bantu adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi, tuan-tuan puan, tolonglah bantu mereka untuk jaga diri mereka sendiri. Sebab apa? Sebab bila dah jadi kita sebut zina dan sebagainya, maka anak-anak yang lahir daripada mereka ni banyak implikasi dia. Kalau yang laki-laki tak boleh menjadi wali kepada adik, yang perempuan tak boleh diwalikan oleh ayah, anak-anak tak setara, hilang, lucut kelayakan harta warisan. Kesian kat anak-anak ni. Dia tidak bersalah, salah mak ayah, tetapi salah dia tu hari ni diheret. Kita kata dibawa oleh anak. Maka saya handle tuan-tuan puan. Nak cerita, dia kadang-kadang jadilah kehidupan kita ni, kita tak boleh nak bergerak dah. Kita macam kaki tangan kita terikat tuan-tuan puan. Kan langkah ke kiri serba salah, pusing ke depan tak kena. Orang kita sebut hari ni apa? Diluah, ditelan mati mak, diluah mati bapa. Tu orang tua-tua kata kan. Adik ni tuan-tuan puan, dia umur 21 tahun, dia anak yang tidak sah taraf. Bila dia tidak sah taraf, sangat menyedihkan dalam hidup dia. Selepas 20 tahun, dia jumpa semula dengan bapa biologi dia. Bapa kita kata bapa asal dia lah. Bapa kita kata apa? Bapa yang menyebabkan mak dia mengandung. Jadi kita sebut bapa kandung lah. Kan? Bapa biologi dia. Baik. Bila jumpa dengan bapa biologi, dia duduk dengan tok dia. Kemudian apa yang jadi sangat menyedihkan bila berjumpa bapa, ialah budak comel, memang saya gak tuan-tuan puan, putih. Bila jumpa dengan bapa dia layan dia seperti mana seorang wanita yang layak untuk dicintai. Nak jadi Allah Ta'ala nak uji tuan-tuan puan. Wala'iyyazubillah. Sebab itulah hidup kita ni minta banyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, jangan uji kami dengan perkara-perkara yang kami tak mampu. Ya Allah, minta dengan Allah tuan-tuan puan. Apa yang jadi, bila dia jumpa dengan bapa dia, mereka bercinta semula tuan-tuan puan. Jadi kita sebut, bukan tahap bercinta sampai tahap satu ketika dia terlanjur masing-masing di antara anak dengan ayah tadi. Jadi bila datang kes ni pada saya tuan-tuan puan, kita cubalah nak bantu adik ni. Kita cuba guna reverse psychology segala macam yang counselling duk ajak kita ni, kita praktis tuan-tuan. Tak jadi. Kita bagi tahu dengan dia, "Adik, tahu tak dulu waktu adik dalam perut mak ni, bapa adik pernah suruh gugurkan kandungan?" Dia kata apa dengan saya tuan-tuan puan? Dia kata, "Ustazah, let bygone be bygone." Masya-Allah, tabarakallah. Tengok. Tak apalah Ustazah, lepas tu lepaslah, hari ni. Tengok. Bila kita bagi tahu dengan bapak dia, dah dia kata macam tu, kita bagi tahu dengan bapak dia, "Cik, nikahilah."
adik ni kita kata ikut jalan syarak. Sebab bapa biologi boleh kahwin, fatwa kata bapa biologi boleh kahwin dengan anak dia tadi. Anak bapa dia kata apa? Kenapa saya nak kahwin? Saya tak ada keperluan untuk kahwin dengan dia. Tengok. Sangat menjadikan tuan-tuan puan, ini bukan orang biasa-biasa. Ini orang yang sama macam kita. Kaki tangan yang bekerja, kaki tangan awam. Maka sebab tu kita sangat sedih tuan-tuan puan. Saya bawa adik ni, kita sebut apa? Duduk dengan kita tuan-tuan puan. Dia boleh bertahan 2 minggu saja. Sebab apa? Sebab tu ulama kata, benda kita sebut apa? Zina ini, dia macam satu ketagihan. Tagih. Buat tinggal 2 minggu je, lepas tu dia nak buat lagi. Buat dia sampai tahap tuan-tuan puan, Allahu Akbar, nak sebut cerita ujian dalam keluarga orang tuan-tuan puan. Sampai tahap dia tak boleh nak beza mana satu betul, mana satu salah. Dia nak bersama dengan anak dia tadi, ya, dia tidak bersama waktu anak dia subur, waktu anak dia kita kata suci, tapi dia bersama dengan anak dia waktu anak dia sedang didatangi haid. Wala'iyadzubillah. Maka sebab tu tuan-tuan puan, kita sebut benda-benda macam ni kita jaga tuan-tuan puan, supaya apa? Supaya terjaga anak-anak kita, supaya terjaga generasi kita. Kita boleh fikir, kita ni duk kelompok orang yang baik-baik, insya-Allah anak kita baik. Belum tentu tuan-tuan puan. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan ujian sebegini. Maka bila sampai tahap macam tu, saya sampai tahap menangis. Saya kata apa salah saya sampai saya tak boleh nak bawa adik ni patah balik ke tempat landasan yang betul. Tuan-tuan puan, bila saya jumpa dengan satu ustaz ni kata apa dengan saya? Dia kata, Ustazah balik pergi buka Quran ayat sekian-sekian, dia kata. Saya buka Quran tuan-tuan puan, Masya Allah, Tabarakallah. Tengok, betul kata Luqmanul Hakim. Dia kata, saat kau ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah solat. Waktu sembahyang tu kita cerita macam-macam dekat Allah. Silakan bila ada masalah, ada kedukaan. Tapi di saat kau ingin mendengar pesanan bicara Allah terhadapmu, maka bukalah Al-Quran. Buka Quran tuan-tuan puan. Apa ada pada ayat yang saya jumpa, dia kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Satu ketika Nabi SAW, dia sangat kasih kepada bapa saudara dia. Namanya Abu Talib. Sampai ke hujung usia, sampai ke hujung nafas Abu Talib, dia tak nak mengucap 2 kalimah syahadah. Sedangkan bila Nabi SAW susah, dia yang pertama berdiri di hadapan. Bila saat Nabi SAW dipulaukan, dia yang pertama berdiri membelakan Nabi SAW. Tapi nak katanya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak, tapi walakinnallaha yahdi man yasha, Allah boleh bagi hidayah pada siapa-siapa yang dia nak. Maka sebab tu tuan-tuan puan, dan kadang-kadang kita berdepan dengan macam-macam ujian, anak di rumah, suami yang berada di sisi, anak-anak murid yang ada depan mata kita tuan-tuan puan, sampai satu masa kita stuck, habis tak ada apa, tak ada daya, bukan tak ada darah. Tak ada daya tuan-tuan puan, serahkan kepada Allah, buka Al-Quran. Cuba tengok diri kita tuan-tuan puan. Bila kali terakhir kita buka Al-Quran? Jauh kita dengan Al-Quran kan? Rasa-rasanya Ustazah Ramadan yang lepas. Tuan-tuan, ni Ramadan nak datang balik ni. Adakah kita menantikan Ramadan menjelma baru kita nak buka Al-Quran semula? Jangan, tunggu. Jadikan diri kita lebih baik. Kita kata jangan tunggu tengok saja, tidak. Tapi kita ni dah nak masuk bulan Syaban tuan-tuan puan, persiapkan diri untuk buka Al-Quran lebih awal lagi. Kerana kata Imam Syafi'i, rugi orang yang tahun lepas sama dengan tahun ni. Tahun lepas dia baca Quran Ramadan, tahun ni Ramadan. Rugi kata Imam Syafi'i. Celaka orang yang tahun lepas lebih baik pada tahun ni. Tahun lepas Ramadan dia buka juga, tahun ni langsung tak buka. Celaka kata Imam Syafi'i. Orang yang lebih baik adalah orang yang tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Tahun ni daripada Rejab, dia dah start dah baca Quran. Sebab kita sebut apa? Baca Quran ni tuan-tuan puan, rezeki daripada Allah. Sama macam semayang. Kita ni nak semayang struggle tu. Struggle sebab apa? Boleh semayang 5 waktu. Okey, Alhamdulillah. Struggle lagi apa? Nak sembahyang di awal waktu. Maka kerana tu bila kita baca doa tuan-tuan puan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita baca duduk nak makan nasi kan? Ni dah makan nasi belum? 11.55. Ada yang dah makan nasi pukul 10 tadi. Ada yang nak makan nasi pukul 12 ni tuan-tuan puan sebelum pergi Jumaat. Ada yang sebelum rehat lagi nak makan nasi ni kita baca kan? Allahumma barik lana. Baca doa dah, Allahumma barik lana ke bismillah terus lahap je.
Bacalah sikit. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita minta, ya Allah, berkatilah aku, kita kata apa, dengan rezeki yang kau berikan padaku. Ingat tuan-tuan dan puan, kata ulama, berkat yang kita minta daripada rezeki yang Allah Ta'ala bagi bukan pada hanya sepinggan makanan yang kita nak jamah depan kita, tidak. Tapi berkat yang kita minta dengan Allah itu adalah pada keseluruhan rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Semua orang dalam ni ada 24 jam. Tapi 24 jam tak semua Allah beri keberkatan pada waktu yang mereka nikmati hari-hari dengan Allah berikan kepada dia masa untuk baca Al-Quran. Cuba tanya diri kita. Bila kali terakhir kita gunakan Al-Quran, tuan-tuan dan puan? Bila kali terakhir kita minta, angkat tangan kita dengan Allah, minta dengan Allah supaya kita diberi rezeki sembahyang di awal waktu. Ni semua kena minta, tuan-tuan dan puan. Dia tak boleh yang apa dia, bahasa kita orang-orang lama kata apa, takkan bergolek, rezeki takkan bergolek datang pada kita. Maka sebab tu kena minta dengan Allah. Ya Allah, saya nak sembahyang Zuhur hari ni, hari Jumaat, hari yang berkat, Sayyidul Ayyam, tuan-tuan dan puan. Bagi sedekah dekat orang, angkat tangan doa dengan Allah. Ya Allah, selama ni 37 tahun, 57 tahun, 60 tahun aku, ya Allah, 45 tahun, ya Allah. Aku tak pernah, ya Allah, minta, ya Allah, supaya kau rezekikan aku sembahyang di awal waktu, ya Allah. Dengan berkat, ya Allah, hari Jumaat ni, ya Allah. Minta dengan Allah, tuan-tuan dan puan. Rezekikan aku, ya Allah, supaya dapat kesempatan solat di awal waktu, ya Allah. Rezekikan keringanan mulutku untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Minta dengan Allah, tuan-tuan dan puan. Kita minta dengan Allah supaya Allah bagi kepada kita isteri anak yang baik. Kita minta dengan Allah supaya Allah beri kepada kita kenderaan yang baik. Kita minta dengan Allah supaya Allah beri kepada kita rezeki yang banyak melimpah ruah. Tapi ramai dalam kalangan kita, tuan-tuan dan puan, terlupa nak angkat tangan yang banyak dosa ini, tuan-tuan dan puan. Minta dengan Allah supaya Allah beri kesempatan sebelum kita pejam mata untuk kita sembahyang tepat pada waktunya, awal pada waktunya, dan kita baca Al-Quran sehari-sehari, tuan-tuan dan puan. Maka sebab tu kita sebut hari Jumaat ni, ya, kita sebut sempena dengan program kita ni, tuan-tuan dan puan. Ya, ayo kita bermuhasabah, duduk sekejap, tanya dalam diri kita, bila kali terakhir kita angkat tangan yang perempuan minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah tudung yang aku pakai hari ni, ya Allah, menutup, menjauhkan aku, mencegahkan aku daripada neraka-Mu, ya Allah. Berikanlah ketaatan dalam jiwaku, ya Allah. Istiqamahkanlah aku untuk terus pakai tudung hingga akhir usiaku, ya Allah. Minta dengan Allah walaupun hari ni kita pakai kerana adat kita pakai kerana ada tabiat, memang kita dilahirkan dalam keluarga semua pakai tudung. Minta dengan Allah, tuan-tuan dan puan. Saya nak sebut dengan tuan-tuan dan puan satu kisah yang saya rasa, ya Allah, ya Tuhan, bila jadi dalam kehidupan saya, tuan-tuan dan puan, saya rasa Allahu Akbar, ini tak pernah terbayang dalam kepala saya. Saya ada seorang sahabat yang dah meninggal dunia. Dia meninggal, tuan-tuan dan puan, dalam keadaan dia sedang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini rezeki dia. Kita ni bahagian kita tak tahu macam mana. Ada orang Allah Ta'ala permudahkan urusan kematian dia. Ada orang Allah susahkan di hujung usia dia sampai membebankan suami dan juga anak-anak. Kita ni tak tahu macam mana. Kita minta dengan Allah, tuan-tuan dan puan, supaya hidup kita nanti tidak membebankan orang. Sahabat saya ni, tuan-tuan dan puan, dia meninggal dalam keadaan dia berpuasa, yang pertama. Dan yang kedua, dia meninggal dalam keadaan tidak membebankan ahli keluarga dia. Dia meninggal sekejap je. Meninggal kerana aksiden. Bila dia aksiden, tuan-tuan dan puan, nak ceritanya, nak jadi, saya rasa tak pernah bayang dalam kepala saya. Apa yang jadi? Bila aksiden tu, kerana kuatnya aksiden, tuan-tuan dan puan, enjin yang dekat depan tu, ada dalam bonet depan tu, ni naik sampai atas riba dia. Nak cerita kuatnya, apa tu, hentaman daripada depan. Bila kita kata apa, dah jadi aksiden, tuan puan, kita ni kalau pakai tudung kan jadi guna serabut lah. Serabut mainan orang Kedah kata. Jadi guna, ni lah cacah merebah lah tudung kita ni, tak ada nak tengok ada ke orang dah lipat tudung, nanti saya aksiden, tak ada dah. Dia kira nak pulas steering je, betul tak? Kan? Apa yang jadi, tuan-tuan puan, bila dia meninggal, aurat dia terbuka. Dan bila terbuka, berhenti saja kereta dia, yang pertama datang satu hamba Allah Ta'ala yang dia tak kenal pun siapa-siapa, tuan-tuan dan puan, bawakan satu helai kain tuala, tutupkan bahagian aurat dia yang terbuka, bahagian kepala. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok, tuan-tuan dan puan, rasa macam, ya Allah, selama hidup kita ni kita tak pernah fikir dalam kepala kita. Kita pakai tudung selama ni, tuan-tuan dan puan, ya.
Tuan-tuan suruh isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan pakai tudung. Boleh jadi tuan-tuan puan, yang kita pakai ikhlas ini kerana Allah, inilah yang akan menyelamatkan saat tubuh badan kita tak mampu nak bergerak tuan-tuan perempuan. Kita sebut apa? Allah boleh datangkan hamba-hamba Allah untuk tutup keaiban-keaiban kita. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kita sebut yang kita buat hari ni, amal-amalan yang kita buat hari ni walaupun kecil tuan-tuan perempuan, maka kita sebut apa? Kita sebut jangan pandang sebelah mata. Boleh jadi inilah amal yang akan menyelamatkan kita daripada keaiban-keaiban kita di waktu hujung usia kita nanti. Sebab kita tak tahu akhir hujung usia kita macam mana, betul tak? Kalau masuk syurga, Alhamdulillah. Kalau tak masuk syurga tuan-tuan perempuan, wala'iyadzubillah. Alangkah seronoknya. Kita sebut kita bekerja di UiTM. Kita ada keluarga dalam keluarga kecil kita. Seronoknya tuan-tuan perempuan, kita hidup sama-sama atas syurga, atas dunia. Nanti orang yang sama juga kita jumpa dalam syurga. Kan bukan sekadar tu yang perempuan, jadi pula ketua bagi bidadari-bidadari yang ada di syurga. Bidadari ni macam mana tuan-tuan perempuan? Bidadari ni sebut apa? Hurun Ain. Orang yang sentiasa muda jelita. Ada orang tanya kat saya, Ustazah, saya ni makin tua. Nanti bila masuk syurga, habislah suami saya tengok bidadari yang lawa-lawa, dia nak dekat bidadari lebih daripada saya. Jangan susah hati. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah kan. Selalu orang baca surah Al-Waqi'ah ni pagi-pagi kan. Lepas subuh biasa dia baca kan. Ada satu ayat apa dia kata dia? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinfil 'azim. Apa katanya? Allah Ta'ala ciptakan isteri-isteri mereka ni dengan ciptaan yang istimewa. Istimewa ni macam mana? Kata Al-Quran, perempuan-perempuan yang masuk syurga ini, istimewa dia akan jadi seperti anak dara dan tidak akan pernah tua. Maka sebab tu jangan takut. Jangan cemburu dengan bidadari syurga. Usaha dulu nak masuk syurga. Maka Allah akan berikan kita ni jadi perempuan lebih bahagia daripada apa yang ada di atas muka bumi ni. Maka kerana tu tuan-tuan perempuan kita sebutnya, kita ambil sekejap masa hari Jumaat sebelum solat Jumaat ni. Ni dah nak siap-siap kan. Saya tidak berhajat untuk panjang-panjang sebab dia kita sebut apa? Slot untuk kita duduk sekejap koreksi diri kita ni tak lama-lama jadi pikuk lain pula. Kita nak duduk sekejap, saya nak ajak tuan-tuan perempuan yang kita sama-sama muhasabah tuan-tuan perempuan. Walaupun hari wanita berlalu, semalam jangan lupa kita baru melalui Isra' dan Mi'raj. Kisah yang jadi kita sebut apa, bagaimana disebutkan dalam banyak catatan ulama, banyak dalam catatan sejarawan tuan-tuan perempuan, peristiwa Isra' yang kita kata kesan dia besar dalam kehidupan umat Islam ni. Kita tengok bagaimana Nabi SAW, Allah Ta'ala uji dia dengan Isra' Mi'raj dikala dia tak ada apa-apa tuan-tuan perempuan. Waktu dia bagi tahu kepada orang dia dah melalui Isra' Mi'raj, ada sebahagian yang tinggalkan beliau, tinggalkan baginda. Maka sama dalam hidup kita, kadang-kadang bila kita hidup senang, ramai orang duduk dekat dengan kita, tapi bila kita diuji dengan musibah, akan beransur-ansur ada orang yang tinggalkan kita. Maka kita sebut tuan-tuan perempuan, ya kita doalah mudah-mudahan yang kita duk buat hari ni, tuan-tuan perempuan kerja di UiTM. Saya dengan UiTM ni masya-Allah rasa dekat. Sebab apa, kakak saya di UiTM, adik saya di UiTM, alhamdulillah. Kita rasa apa? UiTM ni masya-Allah tabarakallah, dia bertebaran, dia tak macam universiti lain kan. Dia merata-rata ceruk. Kan daripada sebesar-besar bandar sampailah sekecil-kecil kawasan kampung ni, UiTM melata tuan-tuan perempuan. Tujuannya apa? Tujuannya nak bantu kita sebut masyarakat kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang kata Nabi SAW, khairukum adfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalangan kamu adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Kita jadilah admin ke, kita jadilah pensyarah ke tuan-tuan perempuan, kita jadilah pelajar ke tuan-tuan perempuan. Semua ni ingat balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, angkat tangan tuan-tuan perempuan, minta dengan Allah hari Jumaat tuan-tuan perempuan. Apa hajat kita yang belum tertunai, apa hajat-hajat kita yang belum lagi dilaksanakan, belum rasa tak sampai lagi, tak terbuat lagi tuan-tuan perempuan, angkat minta dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, angkatlah tangan minta dengan aku, nescaya aku akan perkenankan. Cuma dalam konsep berdoa ni ingat, kita kena sentiasa bear in our mind, letak dalam kepala kita tuan-tuan perempuan, Allah tidak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri apa yang kita perlu. Boleh jadi waktu ni kita tidak perlu harta yang banyak, kerana apa? Kita hanya perlu anak-anak ada di sisi kita. Kita hanya perlu ada suami yang baik jaga kita tuan-tuan perempuan.
Maka sebab tu kita sebut, bila kita nak sangat-sangat tapi tak bagi sangka baik dengan Allah, ini boleh jadi yang terbaik untuk kita waktu ni. Mungkin kita tidak kaya seperti orang lain, kita tidak mewah seperti orang lain, tapi kita ada orang-orang yang kasih kepada kita tuan-puan, ini sudah memadai. Kerana apa? Kerana orang yang kasih kita inilah dengan pengharapan kita angkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi orang-orang yang akan menguruskan kita waktu kita hidup dan juga bila kita mati. Sebab apa? Hari ini kita kasih pada suami, hari ini kita kasih pada isteri, hari ini kita kasih kepada anak, hari ini kita kasih kepada adik-beradik kita di sisi tuan-tuan dan puan. Tapi yang kita kasihkan ini belum tentu menjadi orang yang terakhir menguruskan jenazah kita. Maka tuan-tuan dan puan, saya suka untuk nasihatkan diri saya yang pertama, juga tuan-tuan dan puan yang ada depan saya ni, ya, kita buatlah sebanyak-banyaknya amal, mudah-mudahan ya, daripada yang kecil-kecil sampailah sebesar-besar amal. Mudah-mudahan ini semua ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita rasa kita ni banyak dosa, ya Allah, dulu zaman muda kita tak semayang tuan-tuan dan puan. Waktu puasa kita patutnya puasa tapi kita tak puasa tuan-tuan dan puan. Yang patut kita tutup aurat tapi kita tidak tutup aurat tuan-tuan dan puan. Yang anak isteri kita biarkan tuan-tuan dan puan. Maka kita sebut apa? Jadikan semula hari Jumaat ini untuk kita betulkan semula steering kita ni tuan-tuan dan puan, alignment kita ni. Dia macam kita bawa kereta, agak-agak nak terbabas tuan-tuan dan puan, betulkan semula. Jangan biar sampai kereta kita dah terbalik kuang, tak boleh dah. Maka kita sebut sama-sama, kita usaha tuan-tuan dan puan. Kita bukan orang yang terbaik untuk kita buat apa? Untuk kita duduk dalam dunia ni, tapi kita boleh usaha untuk kita jadi orang yang baik. Maka orang yang baik-baik ni doalah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan pada kita, Allah berikan kebaikan dalam keluarga kita tuan-tuan dan puan. Kenapa? Kadang-kadang kerana ihsan yang kecil-kecil sebeginilah ya kita buat manusia tak iktiraf kita, manusia tidak berterima kasih kepada kita tuan-tuan dan puan, tapi Allah boleh balas dengan apa? Dengan berkat yang melimpah ruah dalam keluarga kita, seperti mana jadi pada keluarga Nabi Ibrahim AS. Tiap-tiap kali semayang, pasal nak kita duduk semayang tu, di penghujung semayang kita tuan-tuan dan puan, kita baca tahiyat. Pasal nak semayang selama nak ada tahiyat di hujung tu, tahiyat yang terakhir tu kan, tahiyat yang terakhir tu rukun dia sampai kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perasan tak rukun semayang ada berapa ni? Ke main semayang je? Kena tengoklah sekali-sekala mana rukun, mana harus, mana makruh ya. Semayang kita di hujung, pada tahiyat terakhir kita baca apa? Ada satu nama Nabi yang kita sebut selain daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kama sallaita ala Ibrahim. Pernah nak tanya, kenapa kita baca kama sallaita ala Ibrahim? Ke kita main baca je. Dulu Ustazah Kafah ajak Ustazah, saya baca je lah sampai ketua, tak payah fikir lah. Itu di luar kawalan kita. Dia memang di luar kawalan kita. Tetapi kita boleh ambil ibrah. Kenapa disebut kama sallaita ala Ibrahim? Kenapa tidak disebut kama sallaita ala Musa? Kenapa tidak disebut kama sallaita ala Isa? Kenapa Ibrahim yang dipilih? Karena di sana kata ulama, ada simbolik taat dan patuhnya manusia yang nama Ibrahim, sehinggalah Allah Ta'ala limpahkan keberkahan, melimpah ruah sampai ke isteri, anak dan zuriat keturunan di bawahnya. Maka bila sebut nama Ibrahim tuan-tuan dan puan, kita tak boleh lari daripada tiap-tiap tahun kita sambut Aidil Adha. Tiap-tiap kita sebut apa? Tiap-tiap yang pergi ke Mekah pergi buat umrah ataupun haji, yang mesti akan jumpa dengan telaga Zamzam, Ma'uz Zamzam, jumpa dengan air Zamzam, jumpa dengan makam Ibrahim tuan-tuan dan puan. Maka ini kita sebut tuan-tuan dan puan, yang orang yang baik-baik yang kita duk sebut nama dia hari-hari. Jangan kita sebut saja tapi kita bawa masuk dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan taat kita kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ikhtiar kita untuk jadi orang yang baik-baik ini tuan-tuan dan puan, Allah pandang usaha kita tuan-tuan dan puan. Tanya diri kita, kalau Jumaat ini adalah Jumaat yang terakhir bagi kita, apa yang kita nak bawa bila kita bersimpuh depan Allah, nak tunjuk dekat Allah, ya Allah, inilah amalku ya Allah yang aku nak persembahkan kepadamu ya Allah. Cuba tanya diri kita tuan-tuan dan puan, apa yang kita nak bawa dengan kita nak pegang tangan anak isteri kita di kiri dan kanan kita tuan-tuan dan puan. Adakah layak untuk kita masuk syurga sama-sama, ataupun kita akan tertiarap tersungkur di hadapan pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tak nak panjang-panjang tuan-tuan dan puan. Kita dah 12.10 dah. Yang laki-laki tak kira nak dengar khutbah lagi kan. Ke ambil option B, bergilir-gilir masuk ke masjid. Tak apalah, tak kisahlah kita sebut.
Ya, selagi ada kemampuan kita ikhtiarlah. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saya doakan mudah-mudahan semua yang ada dalam ni, yang daripada tadi duk tengok saya tak klip mata ni kan. Sebab masing-masing pakai gambar profil, tak klip mata tengok saya. Baik, saya doakan mudah-mudahan semua yang dalam ni diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan urusan insya-Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat insya-Allah. Saudara-saudara, aku boleh hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serah kembali kepada kita punya mana pengerusi majlis kita tadi. Silakan. Terima kasih Ustazah atas info-info yang sangat lengkap. Ustazah nak selit sikit sebab tadi saya nampak macam ada satu persoalan daripada Muhammad Hafiz Abdul Basir. Okay. Dia cakap kat sini, dia tanya cadangan si bapa biologi berkahwin dengan anak zina. Cadangan si bapa biologi berkahwin dengan anak zina dia tadi, adakah berlandaskan kepada pengalaman fatwa di Malaysia dan pernah diamalkan dalam negara? Memang diakui keharusan itu ada dalam pandangan Imam Syafi'i? Baik. Untuk anak zina ataupun sebenarnya dengan anak zina ni macam agak kasar sebenarnya. Kita sebut anak tidak sah taraf ya. Anak tidak sah taraf ni secara undang-undangnya kalau dalam fatwa kita ni dibenarkan. Cuma dari sudut pengamalan tu jangan-jangan nak jumpa lah. Sebab apa? Sebab biasanya kalau ada sejarah ni orang tak sanggup dah tuan-tuan puan. Sebab dia akan berdepan dengan masyarakat, ya, berdepan banyaklah faktor dia. Cuma dari sudut kalau nak kata keharusan, bila dah jadi keadaan yang macam tu tuan-tuan puan, maka Islam bagi option ini anak luar nikah ataupun anak tidak sah taraf boleh dari sudut hukumnya nak berkahwin dengan bapa biologi dia. Maka sebab tu kita sebut ini antara masalah-masalah fiqh yang mendatang dalam masyarakat hari ini tuan puan. Sebab apa? Kecanggihan teknologi. Macam mana dia boleh jumpa balik dengan bapa dia? Sebab adanya teknologi, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Maka sebab tu kita sebut kecanggihan zaman hari ini tuan puan. Maka fatwa-fatwa hari ini tuan puan, cuba tengok. Pandangan-pandangan fiqh yang kontemporari ni ada sebahagiannya kita sebut dia berikut peredaran zaman. Selama mana asasnya tu kita berdiri tegak dengan apa yang digariskan oleh ulama-ulama sebelum. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Maknanya semua dah terjawab dan harap dengan perkongsian kita pada pagi ni dapat sedikit sebanyak memberi input kepada semua dari segi perkongsian semua ya Ustazah ya. Okey, dengan itu kita tutup dan sudahi dengan program kita pada pagi ini dengan kitab surah An-Nas. Dari rusuk lelaki, bukan